السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penabit bersama Hadi Syarudin dan Ustaz Syafiq, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung ayat yang berikutnya daripada surah As-Saffat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. صدق الله العظيم. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian lain dengan berbantah-bantah. Sungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mahu menjadi orang-orang beriman, sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampau batas. Dalam tafsir Al-Khazin, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bila Allah berfirman di sini dijelaskan, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, soalan di antara pengikut dan juga pemimpin ini, rakyat dengan rajanya masing-masing berdebat. Qalu, maka berkata pemimpin kepada pengikut, innakum kuntum ta'tunana 'alal yamin. Dahulu dekat dunia, kata rakyat kepada pemimpin mereka, dahulu dekat dunia kamu menyesatkan kami, kamu menunjukkan bahawa ideologi yang kamu pegang, cara hidup, cara berfikir ini yang betul. Kamu buktikan dengan berbagai bentuk dapatan kamu bagi menunjukkan kebenaran kamu, sehingga kami meninggalkan Islam itu. Kami meninggalkan Islam, kami ikut kamu. Ini yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'alal yamin. Ini satu makna tuan-tuan yang berkasihan. Artinya pemimpin mampu menunjukkan kepada rakyatnya bahawa dia berada di pihak yang benar dengan berbagai bentuk propaganda, penganiayaan, penipuan dan sebagainya. Makna yang kedua yang menunjuk pada yamin ini, kata Imam Al-Khazin, iaitulah al-izza wal-qudra wal-qaul. Maknanya pemimpin juga mempunyai kemuliaan, pangkat, kedudukan, kuasa, harta dan berbagai bentuk yang mampu menggamit hati pengikut. Jadi bila ukuran kepada kebendaan ini jadi benda yang utama sehingga meninggalkan soal prinsip, maka rakyat yang telah pun dibutakan mata hatinya ini mulalah mengikut perkara yang salah, yang tak sepatutnya. Lalu mereka pun mempersoalkan perkara itu kepada Allah SWT, baik dalam keadaan berkuasanya pemimpin menipu mereka ataupun memalsukan hakikat sampai mereka ikut, ataupun yang kedua dengan segala kemewahan yang ada menyebabkan rakyat ni terpegun. Maka kedua-dua keadaan menunjukkan si pengikut ni tak ada prinsip. Pada dalam Islam ni kita diajar oleh Nabi SAW, la takunu imma'atan taqulun in ahsanna su ahsanna wa in asa'u asa'na bal wati'u anfusakum. Sebagai orang beriman, kita ni kena ada prinsip. Dulu kita belajar dalam soal hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di kalangan manusia ni yang macam lalang, mana yang datang kepentingan kepada dia, diikut, walaupun berlawanan dengan fitrah, prinsip yang ada dalam diri. Ini haram saudara. Oh tak apa, sekarang orang pakai macam ni stylenya, inilah cara hidup, kau tak macam nak hidup, jadi lalang. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang lalang seperti ini. Dalam hadis menjelaskan jangan jadi macam lalang Pak Turut. Kamu buat baik kenapa? Kena semua orang buat baik. Kamu buat jahat kenapa? Kena semua orang buat jahat. Kalau kita buat baik, tak hidup dalam suasana seperti ini. Ni tengok syaitan telah menipu saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Berbagai-bagai bentuk penipuan yang berlaku, tak terkecuali lah ahli agama kadang-kadang yang ditipu oleh dunia ini kerana dalam dirinya
telah bertukar nafsu itu menjadi Tuhan yang disembah. Ikhwati billah muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sekarang menjawablah pengikut. Balam takunu mu'minin, kamu yang tidak beriman. Iman ni persoalan fitrah dalam diri, prinsip yang dipegang, keyakinan dalam diri yang akan menyebabkan kamu yakin bahawa yang memberi rezeki itu bukan kami tapi Allah SWT. Wa ma kana alaikum min sultan, kami sebenarnya tak ada kuasa pun atas kamu. Bal kuntum qauman taghin, kamu orang melampau. Kalau kamu tak sokong kami, tak mengiyakan apa yang kami kata, tak jadi pahangguk ketika di dunia dahulu, tentulah kami pun tak jahat macam apa yang berlaku. Mulalah perdebatan ni, tiada jalan pertemuannya tuan-tuan, buntu, masing-masing ada hujah. Ikhwatibillah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Dan cantiknya perkataan yang digunakan oleh Quran di sini, la tanasarun. Ini sudah bahasa Arab. Tanasarun asalnya pada tatanasarun, tatafa'alun. Lihat, tatanasarun, tapi sekarang dihazafkan satu ta. Hazfu ta, dihazafkan ta yang awal ini bagi menekankan bahawa memang tiada sebarang bentuk sokongan walau dalam bentuk yang paling minimum daripada satu pihak kepada yang lain. Ini cantiknya perkataan Quran kalau kita hayati, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Waqifuhum innahum mas'ulun, tahan sampai ditanya. Jadi sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Sa'ala ini berarti tanya. Jadi penggunaan kata ini bertujuan menjadikan mereka dalam situasi penuh cemas kerana banyak soalan yang kena tanya, keresahan yang timbul dalam benak fikiran masing-masing. Ada pula di kalangan para ulama yang berpendapat bahawa pertanyaan itu, seperti yang telah kita lihat, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan la ilaha illallah, berkaitan dengan Islam, itu yang akan ditanya kepada pengikut dan juga penyokong. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Muslim-muslimat yang berhati dan dikasihi Allah sekalian, yatasaalun ni makna bantah-bantah, berdebat, atau dimaksudkan tidak saling bertanya tentang sebab mereka terjerumus dalam neraka, tapi di sini mempertikaikan, mempersoalkan. Ayat ni sebenarnya tuan-tuan tak bertentangan pun dengan ayat daripada surah Al-Mu'minun. Nanti kita akan lihat surah Al-Mu'minun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila sekali ditiup, maka tiada lagi pertalian nasab di antara mereka dan tidak pula mereka saling bertanya satu sama lain. Tuan-tuan, dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syamqiti menjelaskan bahawa, saudara tahu tak berapa panjang kiamat ini? Waktu kita duduk dekat padang mahsyar, ada waktu kita berdiam diri, ada waktu kita saling bertanya satu sama lain. Panjangnya waktu itu, ribuan tahun tuan-tuan. Dan itu sekejap wajah mereka bertukar menjadi yauma taswaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wajah menjadi hitam. Ada pula wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Akhirat besok mereka dihimpunkan dalam wajah yang biru. Ya, kenapa biru? Kejap hitam, kejap gelap, kejap matahari berada satu batu di atas kepala. Mengapa? Kerana panjangnya tempoh perhimpunan kita dekat padang mahsyar kelak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ada yang tenggelami oleh peluhnya. Baca dalam pada zaman Muslim dan Sunusi, lihat kefahaman kita terhadap hari kiamat ni satu benda yang harus menghiaskan pribadi kita supaya jangan menganiaya orang lain. Jangan memandang sampai bila kita akan menungkat dunia. Janganlah beranggapan kita ni akan jadi seorang pemimpin sampai bila-bila. Tuan-tuan, ada para ulama yang memahami kata an di sini dalam arti kata min. Ini biasa kita temui dalam kaedah bahasa Arab. Kerana itu mereka memahami dalam ayat ini, tuan-tuan, ta'tunana 'anil yamin, datang dari arah kanan. Maksudnya mengajak kami kepada aktiviti yang kami yakini kamu telah menipu kami, telah menganiaya kami, telah mempengaruhi kami. Apa dua perkataan yang dulu kita telah bincangkan. Yamin ni salah satu makna dia melambangkan kebaikan. Dulu orang Arab, kalau mereka ni nak bepergian, zaman mereka ada tiara dahulu, ada menggunakan kaedah-kaedah perbomohan. Kalau nak pergi jalan, lepaskan burung. Kalau burung tu terbang arah yamin, makna arah kiri, arah kanan, itu petanda baik, boleh teruskan perjalanan. Kalau burung tu terbang ke arah shimal,
yasar, ke arah kiri, maka itu tanda tak baik. Hendaklah duduk kat rumah. Ni dalam konteks masyarakat Arab jahiliah dahulu. Mereka beranggapan kebaikan ataupun keburukan itu datang dengan burung yang dilepaskan. Muslim-muslimat dirahmati dan dikasihi sekalian, redaksi ayat ni mempersamakan keadaan mimpin-mimpin kaum musyrikin ketika mengajak orang yang lemah mengikut mereka, mempersamakan dengan datangnya seekor burung daripada arah kanan. Ialah orang-orang miskin ni, bila diberikan kepadanya satu kemewahan, walaupun perkara tersebut bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan prinsip yang murni, tapi macam tikus jatuh ke beras lah. Oh tak apa, benda ni tak apa, kita boleh buat, nanti kita bertaubatlah kepada Allah SWT. Lihat, ini yang dimaksudkan. Seolah-olah bila datang satu perkara kemewahan itu, seperti tikus jatuh ke beras, gembiralah dia untuk mengikuti walaupun perkara tersebut larang oleh Allah SWT. Maka dia berkata kepada Allah SWT ke akhirat, kamu yang beri habuan kepada kami. Dia dedahkan pula keaiban dirinya sendiri. Kamu yang beri pada kami kemewahan, kamu yang janji kepada kami kekayaan, maka kami ikutlah. Siapa yang tak terikut waktu itu? Mereka mula membuka keaiban dan kelemahan diri mereka sendiri. Dalam tingkatan lain tuan-tuan, kalau kita masih ingat, yamin ini juga merujuk pada makna kuat. Yamin bukan saja makna kanan, benda yang positif pada peringkat awal, tapi ia juga merujuk pada benda kekuatan. Kekuatan maknanya berbagai bentuk rayuan, mengelabukan mata kami memandang, menipu sehingga kami tersesat dalam apa yang berlaku, dan sekarang kami diumbankan ke neraka Allah SWT. Ada tak sebarang insurance? Seolah-olah nak bertanya seperti itu. Kemudian ayat ke-29, qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna lazaiqun fa'ghwaynakum inna kunna ghawin. Mereka berkata, sebenarnya kamu yang tidak pernah menjadi orang beriman, dan sekali-kali tidak ada atas kami kemampuan untuk paksa kamu, tapi kamulah kaum yang telah melampaui batas. Maka pastilah terhadap kita apa yang Allah SWT tetapkan untuk kita, pasti kita akan merasainya. Maka kami telah menyesatkan kamu, sungguh kita sama-sama adalah orang yang sesat. Inilah dia rumusan perbincangan panjang lebar pada batan tersebut. Rumusannya, kamu dengan kami sama sahaja akhirnya. Kita serupa tuan-tuan ini mulia kat Allah sekalian. Jadi para pemimpin kaum musyrikin yang mendengar ucapan mengikut mereka seperti yang dihuraikan, lalu menolak. Mereka berkata, sebenarnya kamu yang tak ada prinsip, kamu yang lalang, kamu yang tak nak mengikut orang beriman. Pasal apa orang beriman tu masuk syurga? Kenapa kamu tak jadi macam mereka? Mereka pun dipaksa oleh kami, mereka pun diajak oleh kami, tapi mereka kekal konsisten dengan prinsip mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah pilihan masing-masing. Dulu pernah kita bincangkan, Allah SWT, inna hadainahu najdain. Allah tunjuk pada kita dua jalan, pilih sendiri. Ilmu Allah SWT meliputi segala-galanya, tapi pilihan itu berada dalam kehendak kita. Kamu nak jadi baik, nak jadi buruk, pilihan kamu sendiri. Dalam kehidupan ni tuan-tuan, kita kena kuatkan diri kita, kena mujahadah, pilih kawan yang baik, doa selalu kepada Allah SWT, berfikir tentang awaqib. Jangan fikir benda yang sekarang. Lihatlah kepada ma'al, kepada hujungnya, baik atau buruk, apa-apa tindakan yang nak kita lakukan. Kalau orang sentiasa nak membentuk kita berfikirkan lemahnya tuan-tuan, kita sudah pun berusia, tapi tindakan masih lagi macam budak-budak. Kadang-kadang masih sedih juga melihat aduan yang dikemukakan. Usianya sudah 40 tahun, 45 tahun, bekerja dalam satu jawatan kerajaan, cukup gemar masuk skim cepat kaya. Tak tahu dah bagaimana nak diingatkan. Ustaz berbagai-bagai bentuk datang untuk beritahu kepadanya perkara ini haram. Masuk juga ibu bapa sudah berbuih-buih mulut menyerangkan, masuk juga. Bila orang yang akan berubah tuan-tuan ni boleh rasa, pilihan berada dalam diri saudara. Dia cakap orang malaikat yang turun pun tidak akan datangkan manfaat kepada saudara. Memiliki prinsip dan juga perspektif hidup yang salah, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Besok ke akhirat, jadi siapa yang disalahkan, salahkan diri saudara sendiri daripada sekarang, supaya tidak berlaku apa yang kita baca hari ini di depan Allah SWT. Kita terlibat. Jangan main tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Moga-moga Allah beri ketapan iman kepada kita, kekuatan. Mohonlah selalu kepada Allah SWT dengan doa sebagai contohnya. Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiya. Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiya. Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiya. Kalau orang perempuan, hadiyatan mahdiyatan. Ya Allah, tetapkan aku dalam iman, jadikan aku ni pembawa hidayah, dan jadikan aku tempat turunnya hidayahmu ke muka bumi. Amalkan doa tuan-tuan.
InsyaAllah tuan-tuan boleh kutip doa ni daripada Facebook Ustaz Zahazan Muhammad, ataupun daripada buku Satu-Satu Doa daripada hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama doa ini dan kehidupan. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.